Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah seperti yang kita rancang pada malam ini kita akan tengok kita dah masuk siri yang ke 6.0 dah kita ni. Banyak. Jadi Ustaz nak terus kepada ni bagi yang tak dapat dia masuk dia kena tengok rakaman lah. Sebab Ustaz nak tengok terus kepada slideshow Di rakaman dia lebih baik lah. Okey. Jadi seperti yang dijanjikan malam ini kita akan tengok kuasai kata perbuatan lepas kata perbuatan lepas atau dikenali sebagai fi'il madhi. Bagi yang tak biasa tak ada masalah, hafal je kata perbuatan lepas sudah. Jangan kita nak beban lah. Tapi insyaAllah kalau dah lama-lama kita akan biasa lah. Okey, kita akan tengok. Okey, kata perbuatan dalam bahasa Al-Quran dia ada 3. Mungkin dalam bahasa Melayu tak pastilah pula. Tapi dalam bahasa Al-Quran dia ada 3, iaitu kata perbuatan lepas yang telah lepas berlaku dipanggil fi'il madhi, kata perbuatan sekarang dan juga akan datang. InsyaAllah kita akan masuk syurga, kita akan mati. Okey, semua itu ialah fi'il madhi, mudhari', iaitu kata perbuatan semasa. InsyaAllah yang ini minggu depan. Dan minggu seterusnya kita akan tengok kata perbuatan suruhan ataupun kepada Allah dia panggil doa. Dia panggil fi'il amar. Okey, apa beza di antara 3 ni? Ustaz terus saja. Dalam segi maksud terjemahan, kita terjemah macam ni. Kita guna standard kita. Standard kita supaya kita tidak berasa terabur, susah nak hafal. Jadi kita ada standard kita. Yang pertama, bila kita nak terjemah, kita guna ganti nama diri yang dikenali sebagai pelaku. Jadi contoh ayat. Aku telah mengerjakan solat. Okey, bila kita guna telah, maka dia automatik dialah kata perbuatan lepas. Dan dipastikan di hadapan ni ialah ganti nama diri, iaitu pelaku. Kita jangan kira penterjemahan lain. Kalau kita guna kaedah lain, habislah dia guna macam-macam lah. Jadi yang kita guna standard. Standard terjemahan kita ialah bila kita guna kata perbuatan, kita akan letak semua sekali di hadapan ni ialah ganti nama diri. Cakap ni, aku, mereka, engkau perempuan, engkau berdua contohnya. Kita akan mulakan yang ganti nama diri dia. Ganti nama diri ni dikenal sebagai pelaku. Okey, yang kedua, perbezaan antara 3 ni ialah, cuba tengok kalau kata perbuatan lepas, dia kena ada perkataan telah. Kalau tak ada telah, tak jadi tak jadi lepas jadi kena terjemah aku telah berpuasa, aku telah berwuduk, aku telah membaca Al-Quran. Okey, itu contoh fi'il madhi Okey, kalau kata perbuatan semasa fi'il mudhari', kita jangan letak telah. Mereka mengerjakan solat, aku mengerjakan solat, aku berpuasa, aku mengerjakan umrah contohnya lah. Jangan letak telah, maka dia kira fi'il mudhari'. Walaupun akan datang kita tak letak akan. Mereka akan mereka akan sembuh. Contohnya mereka akan sembuh daripada penyakit atau mereka akan pulang ke sekolah contohnya. Kita tak letak akan kita buat macam ni je terjemahan kita. Mereka mengerjakan solat. Okey. Mereka berpuasa, dia berpuasa, aku aku bermain bola sepak lah. Okey, semua itulah fi'il mudhari' berlaku Okey, yang semasa, yang sekarang semasa ataupun yang akan datang. Okey, yang ketiga ialah kata perbuatan suruhan, amar Bila nak suruh mesti ada lah. Contohnya, engkau diamlah, engkau bersolatlah, engkau berpuasalah, engkau engkau mandilah. Okey, itu dipanggil suruhan. Okey, kita dengan manusia tak ada masalah, tapi bila dengan Allah kita panggil doa. Sebab tu kita berdoa. Ya Allah berikanlah. Ya Allah berikanlah aku mudah belajar. Ya Allah berikanlah aku mudah belajar Al-Quran. Ya Allah berikanlah aku mudah menghafal Al-Quran. Ya Allah berkatilah hidup aku. Berkatilah. Gitu. Jadi kita dengan Allah dia panggil doa. Jadi kena ada perkataan lah. Jadi dah agak boleh faham lah ni. Kalau kata perbuatan lepas kena ada telah. Kalau semasa jangan buat apa-apa. Stay macam ni. Jadi bentuk macam ni lah. Pelaku dan juga perbuatan. Kalau bahasa Melayu, perbuatan ni adalah solat. Mengerjakan solat, mengerjakan puasa. Okey, tidak mengalami perbuatan. Tapi dalam bahasa Al-Quran, kata perbuatan tu ialah termasuk juga pelaku tu. Aku, mereka, engkau. Maksud yang tu termasuk yang dua tu. Okey, dia harap boleh ni.
Okey, seterusnya kita tengok wazan wazan ni agak tinggi sikit, patut ustaz tak belakang ni. Tapi tak apalah. Untuk malam kita berkenalan saja. Berkenalan. Jadi penghujung mudah aja. Kalau susah boleh tengok boleh tengok berulang kali lah. Okey. Jadi wazan ni ialah bentuk macam mana kita nak tahu dia adalah kata perbuatan lepas. Okey. Contoh yang paling popular dalam Al-Quran. Paling popular dalam Al-Quran wazan satu ni. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia bagi atas belakang. Fa'ala. Contoh lain khalaqa, waqaba, hasada, kasaba, amana. Okey. Semua ni kalau kita tengok bagi atas belakang. Huruf dia berbaris atas belakang. Maka ini adalah kata perbuatan yang paling popular dalam Al-Quran. Walaupun demikian ada juga. Contoh wazan nombor 2 contoh wazan nombor 2 ni perkataan asal dia tambah hamzah sini. Ni. Betul. Perkataan asal dia ialah ghain nun alif. Mana? Ini huruf elah tak apalah. Macam ni rosinglah. Okey, ni adalah huruf asal dia tapi dia tambah alif ni. Hamzah ni. Macam ni ta'aimin. Ni huruf asal dia, kata dasar dia tapi dia tambah alif. Hak jenis wazan gini. Wazan ni maksudnya corok corok. Ni ramai orang awam pening ni gini ni. Jadi ustaz nak cerita terus dari sini. Wazan ni ustaz cerita. Kalau pening jangan bimbang. Ulang balik video dan tengok lama-lama insya-Allah dia lekat. Ustaz belajar dulu begitu juga. Jumpa wazan ni pening habis. Tapi bila kita tengok semula tengok ulang insya-Allah baca doa sikit Allah akan lekat Jadi wazan ni penting sebab apa dia akan berubah makna. Okey. Jadi wazan ni kita boleh hafal ni di antara yang paling popular dalam Al-Quran lah. Paling common pun kita kata kita ingat 3 ni pun okey lah. 4 ni dia ada banyak lagi ni. Tapi yang lain tu kurang popular lah. Sikit-sikit masuk. Tapi untuk surah lazim ni dengan surah ni pun ada okey dah. Ni pun banyak dah ni kalau hafal ni. Bentuk dia macam ni. Bagi atas macam ni. Lepas tu hak ni dia tambah alif depan. Okey. Ni tak boleh ingat. Apa ni cuma tengok ingatlah sikit. Tak perlu hafal lagi ni. Kalau hafal kok pening pula wazan. Wazan ni kalau bahasa Melayu macam ni lah. Macam kita ada kata dasar, contohnya ada. Ada tu ialah kata dasar ada. Lepas tu kita pun tambah berada. Tak? Berada lain dah erti dia tak? Lepas tu diadakan. Lain. Lepas tu apa lagi? Berada diadakan. Adalah. Okay. Jadi itulah pattern corok-corok dia. Dalam bahasa Quran apa macam tu juga. Tapi lebih banyak lagi lah. Okey, kita pergi lagi. Okey, wazan yang seterusnya, wazan ni agak tinggi ni. Wazan agak tinggi. Tapi walaupun kamu rendah baru masuk pun tak ada masalah kamu dengar. Kamu tengok. Ini memang kaedah dia belajar. Tak faham tak apa. Tengok dulu biar masuk sikit-sikit. Lepas tu bila diulang dia akan masuk. Macam orang simpan duit lah. Orang duit nak beli satu benda tu kena simpan sikit. Perlahan-lahan lah. Ni pun sama juga. Tengok dia tak faham tak apa. Tengok dulu biar tahu wazan apa. Gitu pun okey dah. Okey, untuk wazan ni kita kena kuasai dhamir ataupun ganti nama diri ganti nama diri. Ni biasa kita jumpa dalam surah lazim ni. Okey. Contohnya wazan yang satu tadi, okey, bila yang ini satu bentuk. Yang ni dikatakan asal dia lah. Asal perkataan tu. Fa'in lam lah. Dia tak ubah lagi. Kalau macam ni tambah alif lah. Yang ni dia tambah syiddah lah. Jadi dia tambah alif. Okey, yang ni dia adalah kata dasar dia. Jadi kata dasar bahasa Al-Quran itu ialah berdasarkan kepada fi'il madhi ataupun kata perbuatan lepas. Okey, untuk kata perbuatan lepas, okey dia akan bercantum dengan kalau yang macam ni dia ada maksud ni. Pelaku dia adalah dia. Kalau kita nak pelaku dia itu adalah engkau contohnya lah. Engkau dia buat dengan ta macam ni. Engkau. Kalau kamu semua tum. Sebenarnya asal dia antum jadi tum saja. Ni anta jadi ta saja. Ni nahnu jadi na saja. Okey. Tak apa. Tak tahu pun tak apa. Ingat gitu dulu. Sebab kita akan jumpa dengan ayat Quran yang biasa kita baca. Okey, contoh yang biasa kita baca ialah ra'aita. Ada dua. Satu dalam surah An-Nas. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana. Wa ra'aita. Ra'a itu maksudnya lihat. Ta tu engkau. Ingat. Bila kata perbuatan lepas, dia kena tak depan dulu engkau. Engkau telah melihat. Ra'aita ni maksudnya engkau telah melihat. Ra'aita adalah surah Al-Ma'un. Ra'aita allazi. Itu alai tu.
Bukan tambah macam ni tak. Itu lain. Ar-ra'a itu tu istifham ataupun kata pertanyaan. Adakah engkau telah menyaksikan, melihat? Kalau yang surah Al-Ma'un lah. Okey. Contoh lain ialah kalau ni tamata engkau, kalau tambah na kami jadi fa'alna. Dia akan sukunkan yang ni kalau dia asal dia fa'ala lah, ataupun ra'aya. Lepas tu dia akan sukun yang ni. Dia akan matikan jadi ra'aita. Kali ni fa'ala, dia akan sukun yang ni jadi fa'alna. Na ni kami lah. Okey. Yang ni tak perlu hafal, yang ni aja hafal. Sebab ni ada masuk dalam surah An-Nas ni. Abadtum. Abadtum dalam surah Al-Kafirun. Okey, asal dia abadah. Kata Melayu ni, ibadah, abdi. Abdi, mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Jadi kalau kita terjemah ni, kamu semua telah mengabdikan diri. Ataupun kamu semua telah menyembah. Abadah lah. Kita asal dia sukunkan ni. Jadi abadtum. Ni pun sama juga. Ni surah Al-Fatihah ni. Surah Al-Fatihah tu, kata perbuatan ni, an'amta ni diambil daripada pattern ni, wazan ni. Wazan 2. Perkataan asal dia ialah nu'aiming. Nu'aiming, nikmat tak? Dia tambah ta. Kenapa dia tambah alif? Sebab dia ikut wazan ni. Wazan ni ada alif. Jadi tambah alif. Alif nu'aiming ta. Okey. Ta ni engkau lah. Jadi maksudnya engkau telah beri nikmat. Kena lepas kan kena ada telah. Jadi ta ni engkau. Engkau telah beri nikmat. Okey, ni pun biasa kita jumpa ni. Anzalna ni. Dalam bulan puasa banyak baca tak? Inna anzalna. Anzalna ni dia guna pattern wazan nombor 2 ni. Dia kata asal dia nun zalam. Nun zalam asal dia 3 ni. Nun zalam. Dia kata dasar dia. Lepas dia tambah alif. Macam dia tambah alif? Sebab dia ikut ni pattern ni ada alif. Jadi anzalna. Nah ni kami. Lepas tu terjemuh dia, kami telah turunkan. Kami telah menurunkan. Okey. Tak faham tak apa. Jangan bimbang sebab surah ni kita akan jumpa lagi. Dia memang terkenal ni surah Al-Qadr. Ni surah Al-Fatihah lagi lah. Okey. Okey, kita tengok yang saya sebut tadi. Okey, susunan maksud dalam kata perbuatan lepas ialah kita buat pelaku dulu. Lepas tu mesti letak telah. Tadi kita bincang letak telah. Lepas tu barulah perbuatan tu sendiri. Okey, yang terkenal ni. Tak tahu awak ni kat Allah lah. Mu ni apa benda? Kau tak tahu lah. Surah Al-Fatihah. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Orang yang an'amta tadi. Engkau telah beri nikmat. An'amta. Kenapa dia kata perbuatan lepas? Macam mana kita nak kenal dia? Ingat wazan tadi. Wazan nombor 2. Wazan nombor 2 ni dia guna alif depan. Perkataan dasar dia ialah nu'aiming. Ni. Nu'aiming. Nu'aiming. Nikmat. Bahasa Melayu panggil nikmat. Bahasa Melayu pun panggil nikmat juga. Jadi bahasa ni bahasa Melayu ni. Okey, oleh kerana dia adalah kata perbuatan lepas. Macam mana kita nak kenal perbuatan lepas? Sebab dia ikut wazan macam ni. Wazan. Corok. Allah susah nak ingat. Jangan bimbang. Benda ni kita akan tengok semua. Surah Al-Fatihah. Takkanlah tak ingat. Okey, surah Al-Fatihah kita ingat. Yang ni nu'aiming. Dia tambah alif. Sebab apa? Sebab dia ikut wazan nombor 2 ni. Wazan nombor 2 ni. Ada alif kat depan. Jadi an'amta. Bila ikut pattern ni, maka dia adalah kata perbuatan lepas. Bila kata perbuatan lepas, mesti ada telah. Pelaku dia ambil ujung sekali ni. Engkau. Kalau ti, engkau juga. Tapi engkau perempuan. Kalau tu, aku. Aku. Jadi kita tak boleh hafal lagi. Tu, ti tak boleh hafal lagi. Kita hafal ta dulu. Sebab apa? Sebab ini sangat masyhur, sangat popular. Tiap hari sebut. Jadi kita hafal, kita sebut semua. Surah lazim. Okey. An'amta engkau. Engkau telah beri nikmat. Siapa dia beri nikmat tu? Allah lah. Tak? Okey, boleh Boleh ingat kata dasar ni. Okey, seterusnya. Okey, surah tadi Inna anzalnahu. Okey. Anzalna ni, ini sebab rasam Usmani Quran rasam Usmani dia ada alif kecil macam ni. Kalau kita tengok Imla'i ataupun yang Quran lama tu macam ni lah. Anzalna. Ni bagi kita nampak tak na kami ni. Okey, na ni kami ni. Kami. Okey, oleh kerana dia ikut pattern mana ni? Wazan mana? Wazan ni lah. Wazan nombor 2 ni kan. Tengok. Ada alif ni. Kata asal dia nun zalam. Dia tambah hamzah ni. Okey, dia ikut pattern ni. Maka dia adalah kata perbuatan lepas. Okey, jadi bila kita terjemah, kena terjemah pelaku dulu. Pelaku dia di ujung ni, na ni. Na kita bicara tadi. Na ialah kami. Kami telah menurunkan. Kami. Apa dia kami tu? Allah lah.
Lepas tu Allah satu kenapa? Esa kenapa kata kami ramai? Ni tafsir, kena tengok tafsir lah pula. Ada ulama tafsir sebab kami nak untuk menunjukkan kemegahan, keagungan Allah, kehebatan Allah. Ada ulama tafsir dia kata sebab Allah menggunakan para malaikat. Para malaikat kan, jadi ramailah yang terlibat dengan penurunan Al-Quran tu. Ada juga tafsir, tapi tak apalah. Tapi kita kat situ apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran. Okey, boleh. Okey, sama tadi kita tengok ra'aita. Ra'ai tadi ra'aita. Okey, ni bentuk apa ni? Ini kata perbuatan lepas. Sebab apa? Sebab kata dasar dia ialah ra'amzah ya ni. Ta ni di hujung. Macam an'amta tadi jugalah. Cuma an'amta tadi ditambah alif. Hak ni tak dia guna wazan ni. Tapi hak ni dia guna wazan atas ni. Wazan yang paling masyhur sekali dalam Quran. Paling popular sekali hak ni lah. Ustaz tengok, Ustaz nak cari tadi lah surah lazim banyak sangat. Ustaz buat lah dari 7, 8 tak ada tu. Macam tu. Sebenarnya banyak. Hak ni paling banyak lah. Paling masyhur sekali. Hak ni kurang lah bawah ni. Itu banyak juga. Okey, ra'aita. Okey. Jadi bila kita nak terjemah, engkau telah melihat. Engkau telah melihat. Okey, seterusnya lagi tengok. Ni pun terkenal juga. Takkanlah surah surah Al-Kautsar pun tak dia baca. Dah lalu dah. Ni. Inna a'tainakal kautsar. Okey, a'taina. Okey, inilah kata perbuatan lepas juga. Pattern dia macam mana? Wazan dia? Wazan cuba tengok mana. Asal kata ni ain qaf. Ni du ilah. Ain qaf. Ni. Dia guna ni ke? Ni salah sebab ni tak ada alif. Dia ada alif. Ni wazan dia wazan nombor 2 ni. Ditambah hamzah. Ni hamzah. Alif Hamzah patut kasih alif. A'taina. Jadi bila terjemah, kami telah memberikan. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar, kepada Rasulullah, nikmat yang banyak, kesenangan yang banyak. Yang banyak kepada Rasulullah lah. Sehingga nama Rasulullah digandingkan dengan nama Allah dalam kalimah syahadat. Kita baca tahiyat setiap hari sebut Nabi Muhammad. Orang yang tak sebut Nabi Muhammad tak sah sembahyang dia. Ya, tak sah sebab dia baca tahiyat tak selawat kepada Nabi. Bukan sembarangan Rasulullah ni. Selawat dan syahadah dan solat lagi. Jadi Allah letakkan. Jadi Allah beri nikmat banyak kepada Rasulullah lah. Pangkat Rasul lagi lah. Ulul azmi lagi. Allah. Dan ada juga ulama kata tafsir dia ialah Al-Kautsar ni ialah sungai ataupun kolam Al-Kautsar di syurga nanti. Allah bagi kepada Rasulullah. Okey. Jadi kita nak belajar sini ialah perkataan kata perbuatan lepas. Macam mana kita nak cam dia. Nak cam dia, biasa tengok pada wazan dia. Macam ni, bentuk dia macam ni. Fa'ala ni ialah sebagai simbolik lah, sebagai formula. Sebagai matematik formula. Lepas tu perkataan lain dia akan ikut ni. Ada juga orang tak ikut ni, dia ikut lain. Dia ikut ni. Tapi tak kira lah. Dia ikut ni ke, ikut ni ke, ikut ni ke. Kalau kita terjemah perkataan ni, dia beza belakang perkataan ni. Tapi kita terjemah, mesti dengan ada telah. Sebab apa? Sebab dia kata perbuatan lepas. Kata perbuatan lepas. Tapi untuk peringkat baru ni jangan duk bimbang lah. Kita hafal ni je. 1 dengan 2 je. 1, 2. Lepas ni ada masa sikit. 3 hafal sikit lah. Sikit-sikit boleh lah. Tapi nombor 1 ni kena ingat lah. Kalau tak ingat ni malam ni, tak sah lah pembelajaran kita. Sebab ni Okey, tengok lagi. Surah lazim. Okey, jadi Ustaz nak tengok dulu ada yang tak dapat masuk ke tak? InsyaAllah nak masuk tak? Boleh masuk belakang tak? Okey, insyaAllah. Okey, kita tengok lagi. Okey, kalau tengok sini, okey, sini surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Kita cuba cari. Ada tak kata perbuatan lepas dalam surah Al-Falaq? Surah Al-Falaq ni maksudnya waktu subuh. Waktu subuh. Walaupun ada tafsir dia kata pembelah. Tuhan yang membelah. Itu hebat juga tu tafsir gitu. Membelahkan biji benih sehingga keluar benih. Tapi tak apa, kita ambil tafsir yang biasa je dia kata waktu subuh. Kita cuba tengok ada tak kata perbuatan fi'il madhi atau kata perbuatan lepas di sini. Kalau kita tengok sini ni tak boleh lah, ni kata nama dah belajar kan alif lam sini. Dia kata perbuatan dia bukan kata nama. Pattern dia. Tengok ni ada ni. Ni. Yang mana super ni? Pattern dia. Bagi atas ni. Wazan nombor 1. Ni. Fa'ala khalaqa. Super. Tu yang 1. Okey, cari lagi. Ada lagi tak? Syarri ghasikin. Ghasikin tak boleh sebab dia ialah di hujung perkataan bagi ada tanwin. Ini kata nama tak? Kata nama bukanlah. Okey. Ada satu lagi ni. Waqaba.
waqaba. Wa ni bukan wadah ni. Ni perkataan dia wa. Macam pattern ni juga. Fa'ala waqaba. Maka dia adalah kata perbuatan lepas. Jangan duk fikir lagi dia ni adalah maksud ke apa, jangan fikir lagi. Fikir dulu, nak tahu dulu. Dia kata perbuatan ke, kata nama ke, kata partikel. Kata fungsi. Okey, sekarang ni kita tahu dah dia adalah kata perbuatan lepas. Sebab apa? Sebab dia bentuk macam ni. Tak? Okey. Oleh khalaqa tadi maksudnya dia telah mencipta. Jangan buat dia mencipta, salah. Dia telah mencipta sebab dia kata perbuatan lepas. Khalaqa ni maksudnya dia telah mencipta. Jadi benda macam ni dia akan mudah kita hafal lah. Sebab kita tahu dah kaedah dah. Kaedah perbuatan lepas, kaedah dia macam ni. Ada pelaku, ada telah. Inilah konsep yang kita buat. Okey, seterusnya waqaba. Waqaba ni apa benda lah? Okey, waqaba kita tahu dia adalah kata perbuatan lepas. Baru mudah kita nak hafal. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah dia telah gelap. Wa min ni maksudnya dan dari syarri kejahatan. Wasiqin ni maksudnya malam. Malam yang sunyi, malam yang sunyi, yang gelap. Yang kita kata yang menakutkan lah juga. Kita panggil ngosek. Ngosek tu takut tu. Wasiq iza waqab, apabila ia telah gelap. Apabila malam tu telah gelap. Ada juga malam tak gelap dah. Yalah malam biasa-biasa lagi kita kata maghrib ke. Tidak sangat, tapi kalau pergi pukul 3, pukul 2, cuba keluar lah, takut kita. Tu mana gelap dah tu. Okey, seterusnya hasada. Ada juga hasada. Ni pattern macam ni tak, wazan macam ni. Bagi atas belakang. Hasada. Okey, hasada ni hasad bahasa Melayu. Dia telah berhasad dengki. Bila pendeki. Hasidin ni ialah pendeki. Kata nama kan. Utara ini ujung di bawah. Okey, jadi kita dapat 3 kata perbuatan lepas dalam surah Al-Falaq ni ada 3. Jadi boleh kenal tu. Semua tu menggunakan wazan nombor 1 belaka. Yang baris atas macam ni. Fa'ala, waqaba, khalaqa, hasada. Walaupun kita tak faham makna, tapi dia membantu kita ingat. Sebab apa? Sebab dia adalah kata perbuatan lepas lah. Okey. Kita tengok lagi. Okey, seterusnya ni surah apa ni? Surah An-Nasr. Okey, surah An-Nasr maksudnya pertolongan. Okey, ada tak yang bentuk macam ni? Iza. Iza ialah kata nama masa. Iza, apabila. Apabila, saat, minit, jam tak? Sebelum, selepas. Okey, kita panggil zaraf. Zaraf zaman. Ataupun kita panggil kata masa. Kata nama masa. Zaraf berarti ruang. Ruang masa. Okey, dia macam ni pelajar-pelajar ni. Ja'a ni dia guna wazan ni. Dia adalah kata perbuatan lepas. Dia guna pattern ni. Walaupun nampak sini macam ni huruf mak tak, panjang. Dia bukan baris tapi dia mak panjang macam ja'a. Pak tu pun 5 harakat baca tak. Wajib muttasil ni. Satu kalimah tak. Okey, jadi yang ni dia kira pattern yang ni. Dia kira wazan yang ni. Jadi dia adalah kata perbuatan lepas. Kata perbuatan lepas. Okey. Lain-lain ada lagi tak? Ni kita jumpa kita lah. Ra'aita tadi kita jumpa dah. Ra'aita dah habis dah. Tak apalah. Ra'aita bentuk pattern macam ni. Dia ra'aita ni engkau. Yang ni pun kata perbuatan juga. Tapi yang ni kita akan belajar minggu depan insya-Allah. Bagi jemaah ni insya-Allah. Ni ada ru'ya ni. Ni kata perbuatan semasa ni. Dia ada khuluna. Okey, kita bayar ni kita itu dulu. Tinggalkan dulu, okey. Ini pun sama juga. Kata perbuatan juga ni. Tapi kata perbuatan suruhan. Yang ni hari Selasa minggu depan. Okey, kita tengok lagi apa lagi ada. Ja'a, maksudnya ia telah datang. Ia telah datang. Okey, seterusnya ra'aita tadi kita jumpa dah. Engkau telah melihat. Engkau telah melihat. Okey, lagi apa lagi? Kana. Kana ni, ni kalau kita tengok dia pattern macam mana wazan dia. Wazan dia ambil macam ni. Walaupun kita tengok dia macam ka'ana lah, sepatutnya ka'ana lah. Tapi tak apa sebab dia okey huruf mak ka ni 2 harakat, okey huruf mak lah kita panggil. Kalau tajwid lah huruf ilah. Okey, jadi dia termasuk dalam wazan ni. Kana. Okey. Ada 2 maksud tu kana tu. Ia telah menjadi ataupun dia adalah. Di sini Allah lah telah menjadi yang maha menerima taubat, tawwab. Okey, ini antara kata perbuatan lepas Okey, kita tengok lagi dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Jadi kita terus turun kepada ayat Quran surah tu. Okey, antara ni yang agak popular dalam surah lazim menggunakan
Kata perbuatan lepas, yang ni cuba tengok dia guna wazan mana ni. Di hujung dia ada huruf ta gini je. Dia letak macam ni. Okey. Okey, wazan mana dia guna ni? Okey, yang ni kalau tengok dia ada sabdu lah. Sabdu. Okey, yang ni dia menggunakan wazan nombor 3 ni. Nombor 3. Fa'ala, yang ni tabbat. Ta ni ialah dhamir untuk ni. Ia telah binasa. Tapi ia binasa ni, ia sini ialah centina perempuan. Dia beza sikit. Kalau lelaki lain lah. Okey, yang ni dia guna perempuan. Okey, centina perempuan. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada ni, kedua tangan. Ia telah binasa kedua tangan. Tangan kita tahu dalam bahasa Al-Quran dia adalah perempuan. Sebab dia anggota badan yang berpasangan dipanggil perempuan. Kata perempuan. Jadi tabat di sini ialah ia telah binasa kedua tangan Abu Lahab lah. Okey, tak apalah, yang tu kita tengok secara ni. Okey, seterusnya kata perbuatan lepas lain ialah aghna. Okey, aghna ni maksudnya ia berguna, ia telah berguna. Ia telah berguna sebab apa? Sebab dia kata perbuatan lepas. Okey, cuba tengok wazan mana dia guna. Asal kata dia ghainun huruf ilah. Huruf ilah ni huruf hamzah, alif, waw, ya. Kalau dalam tajwid dia panggil huruf mat. Alif, waw, ya tu mat asli kan? Itu tajwid. Tapi dalam bahasa Quran dia panggil huruf ilah. Huruf ilah ni kita dah belajar sebelum ni, dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Okey, kalau sini tengok dia macam huruf alif lah. Okey, kalau tengok sini perkataan asal dia ghainun, huruf ilah, ghainun. Alif ni bagaimana? Alif ni tambah. Bermakna perkataan ni dia menggunakan wazan nombor 2. Dia tambah alif kat depan. Alif ghain disukunkan. Sama lah tu. Nun dihidupkan, huruf ilah pun dihidupkan, ada alif. Okey. Jadi dia menggunakan wazan nombor 2. Betul macam ni. Okey. Maksudnya ia telah berguna. Kalau ma aghna, ia telah tidak berguna. Sebab demar lah. Tapi kita fokus pada ayat ni. Okey, seterusnya kata perbuatan lain yang tengok ni. Ni guna wazan mana ni? Kasaba. Okey, dia menggunakan wazan nombor 1. Tak, ni kan fa'ala, kasaba. Bermakna ini adalah kata perbuatan lepas. Kata perbuatan lepas. Ia telah berusaha. Maksud dia, ia telah berusaha. Okey, untuk makna jangan bimbang. Makna kamu boleh tengok dalam video Ustaz aja. Dalam video Ustaz, dalam channel Ustaz tu, bila kamu subscribe dalam video Ustaz, ada berlaku dah makna. Jangan bimbang. Cuma untuk kuliah kita ni, yang pendek ni, ringkas ni, kita nak kenal je. Yang mana kata perbuatan. Ada pun maksud, jangan bimbang. Kamu buka channel je tu, tengoklah surah mana kamu nak. Ada berlaku dah maksud dia. Cuma kita ni membantu kamu menghafal saja. Jadi yang ni kamu kena tahu lah. Betul macam ni ialah kata perbuatan lepas. Dan dia mesti ada perkataan telah. Okay, kalau macam ni dia lah. Okay, peta-peta macam ni. Okay. Okay, kita tengok surah Al-Kafirun pula. Boleh baca Al-Kafirun. Ada Al-Kafirun. Banyak pula belakang. Okay, mana pula Ustaz begini. Okay, surah Qul ya ayyuhal kafirun, kita ada satu je. Yang ni. Yang lain kata perbuatan semasa. Yang ni kata perbuatan lepas ni. Ada satu ni. Okay, kalau tengok yang ni, dia wazan dia guna yang ni, nombor 1 ni. Fa'ala. Okay. Okay, bila dia ni dia akan sukun sebab dia nak masuk dengan ganti nama diri yang lain. Macam an'amta tadi lah. Dia nak masuk ta, dia akan sukunkan yang ni. Yang ni pun sama juga. Dia akan sukun huruf da ni. Jadi abattum. Tum ni ialah antum, kamu semua. Yang duduk di depan kita, kita bercakap dengan orang ramai. Mukhatab yang di depan kita, dia panggil tum, antum. Antum ni ramai ramai. Lebih pada 3 lah, maksudnya 3 ataupun lebih. Dia panggil antum. Kalau seorang dia panggil anta, perempuan anti lah. Kalau 2 orang antum lah. Okey, kalau ramai dia panggil antum. Antunna untuk perempuan ramai. Yang ni campur lah, tak kira lelaki perempuan. Okey, jadi batum maksudnya kamu semua telah menyembah abad lah. Kamu semua telah menyembah. Okay, maksud dia ni lah. Okey, yang ni dia guna wazan nombor 1 juga. Dicampur dengan tum. Okey. Okey, dalam surah Quraisy. Surah Quraisy ada 2 sini. Kata perbuatan lepas. Cuba tengok. At'ama. Okey, at'ama ni diguna wazan nombor berapa? Wazan. Jadi Ustaz guna bahasa Quran sikit wazan ni. Coraklah wazan ni. Kita cuba tengok at'ama.
At'ama ni diguna nombor 1 lah. Salah. Diguna nombor 2 sebab dia tambah dengan alif ni. Ni wazan nombor 2. Kalau nombor 1 jadi ta'ama. Yang ni tak diguna nombor 2. Nombor 2 ni ada alif kat depan, hamzah ni. Jadi tambah ta'ama. Maka dia guna wazan nombor 2. Maka dia adalah kata perbuatan lepas. Okey, yang akhir ni amanah. Okey, amanah ni diguna wazan nombor berapa ni? Wazan nombor berapa? Ni nombor 1 lah. Sebab dia tak tambah alif. Ni alif ada perumah ni. Disukunkan. Okey, yang ni dia guna wazan nombor 1 juga. Ini nombor 2, nombor 1. Okey. Tengok je, cam je. Okey. Oh, yang ni mudah tak? Surah Al-Fil. Dah fa'alah dah. Okey, fa'alah ni yang ni lah nombor 1 lah. Mudah dah. Yang mudah tadi. Okey, cuba tengok nombor 2 ni. Arsala. Arsala, perkataan asal dia Rasul. Risalah. Mengirimkan. Okey. Yang ni kalau kamu tengok dia tambah hamzah lah. Alif hamzah ni. Ni. Kata nombor 2 ni. Maka dia lah kata perbuatan lepas. Kamu tengok gini-gini mudah lah sebab ustaz letak dah wazan sini. Tapi bila kamu baca Quran, ni tak ada lah. Tapi bila kamu buat gini semua, kamu akan ingat lah. Okey, ni wazan nombor 2, ni wazan nombor 1. Okey, hak ni pula. Hak ni fa ni bukan ni. Fa ni maksudnya maka. Fa ni ialah kata fungsi. Hak dia ni ja'ala. Okey, ja'ala ni ialah macam ni lah. Bagi atas belakang. Ja'ala. Maka dia menjadikan mereka seperti taswim daun-daun yang dimakan ulat. Makan ulat lah. Okay, jadi yang ni ialah dia telah menjadikan. Sebab ni kata perbuatan lepas kan. Jadi bila terjemah jadi dia telah menjadikan. Okey, banyak lagi lah surah Al-Humazah. Ni surah dia panggil surah lazim belakang ni. Allah, kalau ustaz tunjuk banyak sangat lah ada. Jamaah, sembahyang jemaah. Tadi kamu sembahyang jemaah di surau. Jamaah tu maksudnya sembahyang berkumpulan. Secara beramai-ramai tak? Ini allazi jama'a malan. Berkumpul, sembahyang berkumpul, beramai-ramai, berkumpul. Ni mengumpulkan. Orang yang dia telah mengumpulkan. Jamaah ni maksudnya dia telah mengumpulkan malan. Ni mal ni adalah harta. Wa addadah. Ni. Ni wazan nombor berapa ni? Ada satu tengah dia. Ingat tak? Wa ni bukan, wa ni dan ni. Dan dia telah menghitung harta tadi lah. Dah kumpul harta, hitung waktu itu hak ni dak simpan gitu. Jangan ni orang ni bahaya ni. Ada dah. Kini bentuk macam ni tengok. Dia telah menghitung. Maksudnya dia telah menghitung. Okey, ni wazan ni dia guna wazan nombor 3 tadi. Nombor 3 lah. Nombor 1 dia fa'ala gitu je. Nombor 2 dia tambah hamzah ke depan tu jadi af'ala. Af'ala. Ni dia sabdu tengah. Maka dia guna wazan nombor 3 ni. Okey, nombor 2 ni. Nombor 2. Ni nombor 2. Ni nombor 2 ni. Nombor 2. Ni nombor 1. Ada belakang surah ni. Ni nombor 1, ni nombor 3, ni nombor 2, ni nombor 2. Okey. Okey, kita tengok lagi. Oh, banyak ni. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Berkenaan dengan ni lah, topik kata perbuatan lepas ni. Dan kalau boleh guna fokus kepada surah lazim. Surah lazim. Surah yang biasa kita baca ni. Kalau ada yang tak hafal surah ni, ditunjuk ni. Rasa tak nak sabar, tak hafal. Tak. Jadi surah ni bermakna kita baca semua dah. Kita ni bukan nak hafal Quran. Hafal Quran lain. Kamu nak belajar teks Arab tu. Kita ni nak hafal yang nak hafal dia bahasa Quran, nak hafal dalam bahasa Melayu je. Nak tahu kaedah macam mana kita boleh hafal. Jadi bila kita baca ayat ni, boleh kita faham. Okey, jadi ustaz nak pergi laju sikit sebab ustaz nak tunjuk permainan game yang kita buat. Macam-macam usaha kita nak supaya masyarakat ni dia dekat pada Quran dan dia boleh hafal sehingga sampai kita punya target objektif kita sehingga bila imam baca dalam solat dia boleh nakak sampai dia boleh fokus gitu. Itu khusyuk solat. Khusyuk solat ni banyak. Kita tengok dalam fatwa Dr. Zul, Menteri Agama tu, antaranya ialah kita kena faham makna apa yang dibaca dalam solat. Yalah betul lah. Kalau kita tak faham makna nak khusyuk macam mana? Tak. Jadi bila kita boleh tangkap apa itu imam baca tu, barulah kita boleh khusyuk dalam solat. Terutamanya bila kita baca surah-surah lah. Ini penting.
Jadi itulah kita ni sayang baca semua surah lazim tapi tak faham makna. Sayanglah gitu tak. Kadang-kadang kita tidak ada sistem macam mana nak buat macam tu. Orang sekolah pondok tak apa lah. Dia tahu anak-anak di sekolah pondok, memang dia belajar bahasa gini. Takkanlah kita nak hidup pondok. Tak. Sebab tu ustaz cuba cari juga kaedah macam mana mudah. Jadi nak belajar bahasa Arab pun satu masalah. Bahasa Arab pergi belajar bahasa Arab komunikasi, kadang-kadang dia tak kena dengan dia juga. Jadi dia ambil masa lama lah. Jadi kaedah ni sangat mudah. Boleh sertai kursus ni insya-Allah sekejap aja boleh faham. Sebab semua-semua teks dalam Arab ni kita belajar, kita hafal belakang dah. Kita nak terima dalam bahasa Melayu je. Okey. Kita tengok lagi. Lepas tu ustaz ingat masa tak dah ni, kita nak habis hari ni 10.15 aje. Kita cuba tengok permainan sikit, lepas tu kalau ada masa lagi kita masuk ni lah. Permainan ya. Jadi untuk kata perbuatan tadi, kata perbuatan lepas ustaz rasa dah itulah, dah banyak dah. Kita tengoklah sikit lagi. Okey, tak apalah. Okey, betul-betul macam ni dah hafal dah. Okey, ni betul-betul macam ni amanu. Okey, ni kata perbuatan lepas ni. Mereka telah beriman. Amanu, sebab ada waw di hujung maka guna mereka. Mereka telah beriman. Mereka telah beramal. Amilu, waw ni mereka. Okey, di sini ada tak? Cuba cari, ada tak sini? Cari. Ada tak? Sehingga ni mereka telah ni akan datang tak? Mereka saufa ta'lamu thumma kala tak nampak, tak ada asal sini. Okey, ni akan datang belakang ni. Kita tengoklah kalau ada, tak pasal pun kita tak pasal. Ni sama ni, hujung ni. Taqulat ni adalah kata perbuatan lepas. Walaupun perkara ni tak berlaku lagi ni. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Ia telah berat Ia telah berat mawazinuh, timbangan dia. Ni bersama juga. Ia telah ringan, khaffat. Ini adalah kata perbuatan. Ni guna yang yang mana ni? Sabdu yang tengah lah. Wazan nombor 2, wazan nombor 3 lah. Ada sabdu kat tengah. Okey, yang ni diguna yang nombor 1 juga ni. Sebab nombor 1 tadi ustaz buat yang bagi atas belakang tak? Dia cakap dia bagi atas. Kalau yang nombor 2 ni, kadang-kadang nombor 2 ni kalau bagi hadapan ataupun bagi bawah, dia termasuk juga dalam wazan nombor 1 juga. Yang ni wazan nombor 1 ni. Okey, tak perlu tu sangat, jangan bimbang sangat benda macam ni ya. Ini untuk kita tahu saja sebab kita nak terjemah nanti dia telah. Ada pun terjemahan dah kita bagi dah. Kamu boleh tengok je dalam video yang lain. Okey, yang ni ada tak? Kalau lepas ni tak ada tak? Okey, tak apalah. Ni ada ni. Iza zulzilati. Ni ada ni. Iza ni ialah apabila zulzilati. Zilati. Dia telah bergoncang. Tapi bergoncang ni kalau tan lelaki, yang ni perempuan. Zulzilati. Dia telah maknanya dia perempuan telah bergoncang. Perempuan mana pula? Tengok di depan dia. Kata di depan ni bila baris depan macam ni, insya-Allah kita akan belajar kemudian. Bila marfu' ni pangkat marfu', maka dia ni ialah dia. Sebab dia telah bergoncang. Siapa dia? Tengok sini. Bila baris depan maka bumi ni. Al-ardu ialah bumi. Jadi bumi telah bergoncang. Ini waktu kiamat zalzalah ni. Apabila bumi telah bergoncang. Ni maksud dia. Ni zulzilatin ini fa'il madhi juga ni. Fa'il madhi. Ia telah bergoncang. Kiamat tak berlaku lagi. Kenapa Allah cerita tentang dia telah? Ni menarik tak? Menarik balarah ni. Al-Quran. Okey, banyaklah. Kita tengok kemudian Okey, jadi ustaz nak tunjuk kepada kamu. Okey, jadi ustaz agak kamu boleh kenal lah. Apa tu kata perbuatan lepas Kata perbuatan lepas dengan corak wazan tadi. Dengan wazan. Walaupun mungkin agak sukar nak faham, tapi insya-Allah bila kamu tengok berulang kali video ni, dia akan faham lah insya-Allah. Tak boleh nak kat semua pun boleh nak kat sikit. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh belaka, ingat makna. Itu jalan terakhir lah tu. Okey, kita tengok sikit saya tunjuk arti sebenarnya.
Okey, pastikan semua pengunjung dah subscribe ya. Subscribe, buka YouTube. Subscribe, jangan lupa. Okey, tarik je dekat search ni. USTAZ Ustaz Friendly MTT. MTT tu sebab dengar jadi MTT lah. Okey. Okey, ada 84 ni. Oi, kena banyak lagi lah. Al-Quran ni. Takkanlah tak faham Quran tau. Pelik lah manusia ke zaman ni tak belajar faham Quran. Okey, bila kamu tengok video ni, kamu buka je video ni. Dekat video ni buka. Tengok koleksi banyak ada sini. Ni macam perpustakaan lah. Perpustakaan Okey, kita dah masuk kelas online 3.0. Bagi yang ketinggalan tadi boleh tengok 3.0, tengok live yang 3.0. Kalau 2.0 pun kita dah masuk dah. Ada berlaku dah kemudahan sini. Allah, kalau esok Allah tanya, "Woi, kamu Ustaz Fendi, aku bagi ilmu pada kamu belajar Quran, kamu ngajar dekat orang?" Ya Allah, buat dah dulu. Ya Allah, buat dah dalam YouTube dulu, tapi orang tak boleh tengok. Ataupun dia tak bagi link kepada kawan dia. Tanggungjawab lah. Jangan main Quran ni, sebab Quran ni lah kalamullah. Allah turunkan pada kita, jangan main-main. Jangan kita buat tak ingat, buat tak tahu gitu. Allah tanya nak jawab tak boleh. Okey, tak apa, tengok sini 3.0. InsyaAllah lepas ni Ustaz akan masuk 4.0. 4.0 ni 2.0. Lepas pada ni lah. Okey, untuk malam ni kita tengoklah. Contohnya kamu nak tahu surah apa. Semua dah Ustaz masuk belakang dah. Contohnya kita nak tengok surah Al-Masad ke surah Al-Fatihah ke surah An-Nasr. Contohnya kita surah An-Nasr. Buka surah An-Nasr. Okey. Okey, video pun ada belakang. Makna dah bagi dah ni. Ustaz kata makna bagi belakang dah. Kamu tengok dah. Tak sampai berapa minit je tengok. Kalau rasa lambat, kamu boleh setting ni. Ni. Setting ni kamu cepat lagi. Ni. Playback speed. Ni normal. Kamu nak laju lagi, ambil lagi. Suruh laju lagi. 1.5, 1.25 boleh. Kalau nak laju lah. Kalau normal tak apa je. Okey, bila dah hafal dah, kamu boleh uji diri kamu sendiri dengan permainan game. Ni game ni. Tengok ni. Dekat ruang komen ni, buka kat dekat ruang komen, ada game. Sini Ustaz buat dah game sini. Game ni tujuan untuk kita hafal. Kita main game tu sambil kita menghafal. Bukan game main-main ni. Memang game main pun. Tapi game untuk menghafal makna tu. Okey, buka. Okey, bila buka ada dua game ada dua game. Untuk peringkat kamu ni jawab game ni lah. Lepas tu kalau kamu dah advance lagi nak hafal siapa perkataan dalam Quran. Mungkin kamu nak tulis lah. Kamu nak jadi ustaz kau pula, ustazah ke? Kamu nak tulis perkataan dalam Quran pula di whiteboard, kau tulis mana-mana. Okey, yang kamu boleh guna permainan game ni. Tapi untuk peringkat awal ni guna yang ni dulu lah. Main game yang ni Okey. Play now. Okey, di situ dia akan turun play game lah. Okey, akan turun perkataan-perkataan dalam surah An-Nasr. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab dengan 3 ada 15 perkataan dalam surah An-Nasr. Jadi kamu kena hafal lah. Kalau kamu tak hafal sini pun boleh, tapi lambatlah sikit hafal. Okay, sambil bermain kamu hafal. Masa ni pedulikan dulu. Peringkat awal ni kamu ingat aja. Okey, ni bar saja ni. Jadi Ustaz tak buat baris bila Ustaz buat baris, permainan game nombor 2 tu tak boleh main. Dia jadi payah. Jadi Ustaz terpaksa buang baris balik sebab game 2 tu dia ada fungsi juga. Permainan. Jadi Ustaz buang baris lah. Jadi B ni kamu tahu lah, urut bar saja kamu tahu lah B lah maksudnya tak. B kita jumpa dalam bismillah pada dah B ni. Dengan. Jawablah B dengan. Okey, ja'a. Tadi ada jumpa ja'a. Ia telah datang lah. Ni kamu hafal lah Ustaz ni tak apalah hafal dah. Ja'a ia telah datang. Jawablah. Nasr. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr maksudnya pertolongan. Okey, jawab. Tulis pertolongan. Tak ingat, cari hak lain kamu ingat. Cari hak kamu, perkataan yang kamu ingat dulu. Contohnya fi tak kalah tak ingat. Surah An-Nas pun jumpa tak? Ke dalam. Okay. Apa lagi hak kamu ingat? Rabb, Allah takkan tak ingat Rabb, Tuhan. Tak? Bawa ingat dulu. Tuhan, Rabbika patut Tuhan engkau ni. Ni silap Ustaz ni. Patut Rabbika tak? Rabbika baru Tuhan engkau. Tapi tak apalah. Pasal lain tak ada dah. Ada silap tu. Inna, sesungguhnya. Ni taukid inna. Dia buat. Din takkan tahu agama. Din agama. Cari-cari hak ingat dulu, hak ingat. An-Nas, jumpa dah An-Nas hari tu. Yang Ustaz buat tanda ni lah sabdu. Sabdu Ustaz buat, tapi kalau bagi atas, bagi bawah, bagi depan Ustaz tak buat. Dia sabdu je An-Nas. An-Nas ialah manusia.
Okey, buat lagi, cari lagi. Astaghfiruhu. Bahasa Melayu panggil istighfar. Berapa dah istighfar mu hari ni? Istighfar. Istighfar ni jadi bahasa Melayu dah ni. Beristighfar tak? Okey, ada sini beristighfarlah kepadanya. Tu nya, nya. Okey, Al-Fathu. Ni surah Al-Fatihah. Fatihah, surah Al-Fatihah. Fathu. Pembukaan. Pembukaan. Apa lagi? Ra'aita tak disebut ada ra'aita. Ra'aita tadi kata perbuatan lepas lah. Kata perbuatan lepas ra'aita. Ta, engkau. Engkau telah melihat. Ta depan kan? Engkau telah melihat. Okey. Okay, apa lagi? Ni. Singbaha. Tasbih. Bertasbih. Bahasa Melayu lah ni. Sabih. Orang Melayu panggil tasbih tak? Bertasbih lah. Ni menjumpa pada hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidah. Hamdu. Apa dia? Pujian. Okey. Ya dakhulu, asal dia dakhala masuklah. Ini kita insya-Allah kita akan belajar minggu depan ni. Ini kata perbuatan semasa mereka masuk. Okey, afwaja, beramai-ramai, berbondong-bondong. Okey. Bila jawab semua dapat markah sini. Cuba cek tengok siapa yang paling tinggi. Ada pelajar tengok ni. Alhamdulillah ada 2 pelajar dah naik sini. Ustaz nombor 2. Tengok ada pelajar dah tinggi dah, Tengku Syahmi ni. Boleh hadiah sebenarnya ni. Ustaz nak tahu siapa dia. Nanti dia WhatsApp dengan ustaz lah. Secara personal nak bagi hadiah Tengku Syahmi ni. Tengok mata dia 10,000 ni. Laju dah dia ni. Dia ni fasih dah ni. Kalau kamu tanya apa-apa pun dia tahu belaka ni. Tapi dengan syarat bila jawab soalan tadi jangan tengok kertas lah. Kalau tengok kertas tak aci lah. Jangan tengok kertas. Buat yang kamu ingat je. Kalau boleh laju, alhamdulillah tu. Surah An-Nas. Lepas tu surah lain-lain pun masuk lah. Ni Al-Fikri ni alhamdulillah. Cuba lagi ya. Cuba pula. Okey. Okey, kalau game yang ni dia kena ingat ejaan InsyaAllah kita tengok kemudian lah. Ini ejaan. Kamu cuba. Okay, kita tengok balik dalam perpustakaan kita. Pustakaan Ustaz ni kamu boleh jumpa, tengok macam-macam ada surah. Macam-macam movie ada tak? Cek dan boleh tengok. Tengok. Ni ada 10 surah Al-Kahfi ni. 10 ayat akhir, 10 ayat awal ada. Boleh tengok. Tapi yang ni game tak ada lagi lah. Yang Ustaz buat game ni sampai surah Al-Zalzalah tak silap. Surah Al-Zalzalah. Daripada Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah tu ada dah game. Ustaz akan cuba sampai habis. Boleh semua ni ada belakang game ya. Jadi game tu sebenarnya untuk tujuan kamu hafal lah. Tujuan hafal. Kamu main tadi kamu hafal, ingat lama-lama insya-Allah boleh ingat. Okey, oleh kerana masa tak mengizinkan, kita dah sampai pukul 10.19 ni, 9.20, 10.20. Okey, tak apalah. Kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah Ustaz harap sangat semua pengunjung, tak kira lah. Yang hadir ni mungkin pelajar, mungkin bukan pelajar. InsyaAllah boleh menguasai tadi kata perbuatan lepas ataupun dipanggil fi'il madhi. InsyaAllah. Ada banyak lagi sini banyak lagi surah ni. Dan Ustaz kalau yang nak belajar lebih detail lagi lah, musim-musim sekarang ramai orang nak belajar lebih detail lah. Boleh beli dalam Shopee ada. Ustaz tengok tadi dalam Shopee ada buku ni. Dan Ustaz pun ambil modul, boleh kata pembelajaran kita ni hampir 20%, 25% kita guna modul dia. Modul ni. Dr. Rosli ni dia pensyarah UIA ni. Dia jual buku ni, boleh beli RM30. Dalam ni ada formula wazan ada. Wazan ni. Yang wazan ni kita guna kaedah dia, wazan. Adapun terjemahan kita guna kaedah Al-Furqan. Al-Furqan ni terkenal lah dalam dia IK pun ada. Jadi Ustaz kombinasi Yang Al-Furqan Ustaz guna, yang kaedah Dr. Rosli pun Ustaz guna. Jadi kita combine. Lepas tu ada satu lagi kaedah Ustaz Warusdi pun Ustaz guna. Ustaz guna ni cari permudahan, lebih mudah untuk pergi terus pada Al-Quran lah. Al-Quran. Macam dia ni dia banyak tu kaedah-kaedah juga. Tapi mudah kaedah dia. Takkan nak beli buku dia lah. Shopee RM39. Okey. Ni wazan lah. Dia bagi kad macam ni Yang ni mudah kita tengok ni. Yang wazan kita tengok tadi nombor 4 je. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi. Tapi yang lain ni dia tak banyak sangat lah Quran. Nanti kalau bagi banyak-banyak kan pening. Bagi 4 dia terkenal sudah lah. 4 dia terkenal tadi Yang lain tu dia jarang ada. Okey. Ni ada sambungan sikit.
Sama dengan kalau di hujung tadi di hujung dia ada ta, yang di bawah kita baca tadi lah. Ini tak baca lagi na di hujung na ialah kami tak. Macam tadi apa tu anzalna. Dia punya kami. Yang ta ni an'amta. Okey, kalau yang ni apa dia? Ni nawaitu samaradin. Nawaitu tu ni akulah. Okey. Tak apalah, yang ni kita tengok kemudian, cuma yang hujung-hujung tadi tak. Okey, kita dah sampai ke penghujung ni. Masa pun tak mengizinkan. Okey, mungkin kamu nak berehat lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya berkenaan dengan tajuk ni. Sebab minggu depan kita akan tengok kata perbuatan semasa pula. Kata perbuatan semasa. Yang ni basic lah. Kata perbuatan lepas. Jadi bahasa Al-Quran ni memang special. Sebab sepatutnya kita belajar kata perbuatan lepas dulu. Baru kita belajar perbuatan semasa. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia kena belajar perbuatan semasa dulu. Terbalik lah. Dia panggil present tense. Barulah belajar past tense. Bahasa Quran tak. Kena belajar yang past tense dulu. Kalau tengok logik pun memang yang lepas dulu. Sepatutnya kita belajar. Dan menjadi perkara asas pun tadi kita tengok perkataan dia daripada perkataan perbuatan lepas tadi. Okey, kalau tak ada apa kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah semoga Allah memberkati kita, memberkati kamu semua dan ustaz jugalah kerana kita nak mendalami Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ. Bagi orang yang betul nak Quran, Allah akan permudahkan kita untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama dan selamat tidur. Jangan lupa baca surah Al-Mulk. Yang 3 cool Syukran Ustaz. Afwan.